Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 1 Disember 2021 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Ahli Parlimen Segambut Hannah Yeoh mencuri tumpuan apabila hadir ke hari terbuka bersama penduduk di Masjid Al-Imam Al-Ghazali di Bandar Manjalara, Kuala Lumpur minggu lepas. Menerusi laman sosial Twitter, Hannah tampil mengenakan selendang ungu yang sedondon dengan baju kurung dipakainya, berkongsi video menyantuni penduduk-penduduk di dalam masjid itu. Dalam hantaran di Facebooknya hari ini, Hannah berkata ini cara dia melaksanakan tanggungjawabnya dan bukan gimik politik mengenakan hijab. Kata Hannah, ada yang menuduhnya memakai hijab sebagai wayang kulit DAP kerana pilihan raya sudah dekat. Jelasnya, ini bukan kali pertama dia mengenakan hijab. Sebaliknya, sudah 13 tahun dia berkhidmat sebagai wakil rakyat. Oleh itu, setiap kali dia hadir ke masjid, pasti dia akan mengenakan pakaian yang sesuai dan berhijab untuk menyampaikan sumbangan dan berjumpa penduduk. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan berkata bekas Perdana Menteri Najib Razak tidak perlu menunding jari terhadap pihak lain berhubung isu kenaikan harga barangan keperluan asas. Dia berkata demikian dalam satu hantaran di Facebooknya semalam bagi menjawab tuduhan Najib. Wan Saiful menafikan dakwaan Najib bahawa Bersatu sedang menyusun propaganda untuk menumbangkan pentadbiran Ismail Sabri Yaakob dengan menghangatkan isu kenaikan harga barangan asas. Menurut Wan Saiful, hakikatnya isu kenaikan harga barangan asas memang menjadi kebimbangan serius di lapisan masyarakat. Wan Saiful juga secara sinis menyorot kenyataan Najib ketika pentadbiran sebelum ini yang pernah membangkitkan penurunan harga kangkung ketika rakyat mengeluh kenaikan harga barangan asas. Pada 2014, kenyataan Najib tersebut menjadi bahan jenaka di media sosial dan juga mendapat kritikan yang hebat apabila memuji kerajaannya menurunkan harga kangkung. Baik, berita yang seterusnya. Najib Razak kecewa dengan penjelasan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang mengakui dia memajak dan membeli tanah di Langkawi seperti yang dibangkitkannya sebelum ini. Kata Najib dalam satu kenyataan, kenapa Dr. Mahathir hanya menjawab pajakan tanah di Langkawi sedangkan dia ada bangkitkan juga isu penerimaan konsesi dan tanah balak seluas 1,000 hektar oleh anaknya. Bekas Perdana Menteri itu berkata sebelum ini, Mukhriz menjelaskan bahawa dia cuma membantu kawan dan dia tidak menerima manfaat besar. Najib mengulas kenyataan Dr. Mahathir semalam yang mengakui menerima pajakan tanah tepi pantai Langkawi, Kedah. Menurut Najib, tanah itu seluas 34 ekar selama 60 tahun pada harga RM3,200 setahun untuk semua 34 ekar dari Lembaga Pembangunan Langkawi LADA pada tahun 2014. Ketika itu, Dr. Mahathir adalah penasihat LADA dan anaknya Mukhriz Mahathir pula adalah Menteri Besar Kedah serta Esko bertanggungjawab ke atas tanah itu. Najib berkata dengan perkembangan itu, dia berharap Dr. Mahathir akan berhenti membangkitkan isu pejabatnya memohon kediaman kerajaan di bawah attar kerajaan yang dipindah oleh dirinya sendiri sebab dia sudah pun menolak tawaran tersebut. Malawi menjadi negara terkini dikenakan sekatan perjalanan melalui penerbangan terus atau transit di Malaysia bagi mengekang penularan varian baru COVID-19 Omicron. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata ia sekaligus menjadikan jumlah negara dikenakan sekatan sementara itu mencecah 8 setakat ini. KKM pada 26 November telah menyenaraikan negara berikut: Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe. Hari ini kita menambah satu lagi negara iaitu Malawi. Selain itu, Khairy berkata KKM akan membuat kemas kini terhadap senarai larangan perjalanan setiap hari melibatkan negara yang dianggap sebagai berisiko tinggi menyebarkan varian Omicron COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia akan menyediakan senarai negara
yang melaporkan kes penularan VOC Omicron dan juga ditakrifkan sebagai berisiko tinggi secara harian untuk diadakan kepada agensi-agensi seperti Kementerian Luar, Jabatan Immigration, Majlis Keselamatan, Kementerian Pengangkutan dan juga Kementerian Pelancongan. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke berita yang seterusnya. Ain Husniza Saiful Nizam dan bapanya akan memfailkan saman balas terhadap seorang guru yang menyaman mereka susulan hantaran TikTok pelajar tingkatan 5 itu mengenai dakwaan jenaka rokok. Mereka juga merancang untuk turut membawa Menteri Pendidikan, Pengarah Jabatan Pendidikan Selangor serta pengetua sekolah atas dakwaan gagal melindungi Ain daripada insiden itu. Guru bernama Khairul Nizam Sanuddin dilaporkan memfailkan saman fitnah terhadap Ain dan bapanya Saiful Nizam, 42 tahun pada Jumaat lalu. Peguam dua beranak itu, SN Nair, hari ini mengesahkan bahawa mereka akan memfailkan tindakan undang-undang terhadap guru dan beberapa pihak yang lain. Nair juga berkata, Ain dan bapanya berhasrat memfailkan saman terhadap guru itu dan pihak lain atas dakwaan sengaja mengakibatkan tekanan emosi. Pada 24 April lalu, Ain memuat naik video di TikTok di mana dia mendakwa seorang guru lelaki membuat jenaka berkenaan rokok ketika sesi pembelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan yang mencetuskan kemarahan di media sosial. Pasukan Johor Darul Takzim JDT memohon maaf kepada penyokong setelah tewas 0-2 di perlawanan akhir Piala Malaysia edisi ke-100 kepada Kuala Lumpur City, KL City di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Kenyataan itu dimuat naik di Facebook rasmi kelab Johor Southern Tigers tengah malam tadi selepas tamat perlawanan akhir itu. Menurut kenyataan itu, JDT melalui musim yang baik setelah memenangi 2 trofi Liga Super dan Piala Subangsih selain melangkah ke pentas final piala berprestij itu malam tadi. Dalam satu hantaran sebelum aksi final bermula, Tunku Mahkota Johor turut tumpang gembira sekiranya KL City menang perlawanan itu dan seterusnya beraksi di kejohanan AFC musim depan. Kemenangan malam tadi buat KL City cukup bermakna apabila berjaya menamatkan penantian selama 32 tahun untuk mendakap kembali piala berprestij berkenaan dan lebih manis ia dilakukan pada ulang tahun ke-100 Piala Malaysia. Kali terakhir Kuala Lumpur menjulang trofi tertua itu adalah pada tahun 1989 yang menyaksikan mereka melakar rekod hat-trick selepas muncul juara pada 1987 dan 1988. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin. Untuk sekilas fakta, untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.